Shalom saudara dan saudari, biarkanlah kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Saudara dan saudari, pagi ini biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 43 ayat 1 hingga 5. Ya Allah, buktikanlah bahawa aku tidak bersalah, dan belalah aku terhadap bangsa yang durjana. Jauhkanlah aku daripada penjahat dan pendusta. Engkaulah pelindungku. Mengapakah engkau meninggalkan aku? Mengapakah aku harus terus-menerus menanggung derita akibat kekejaman musuhku? Berikanlah cahayamu dan firman-Mu yang benar untuk menyinari dan membimbing aku, agar aku kembali ke Sion, bukit-Mu yang suci, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku akan pergi ke mezbah-Mu yang ya Allah, kerana engkaulah sumber kebahagiaanku. Aku akan menyanyi serta memainkan kecapi untuk memuji Engkau, ya Allah, Allahku. Mengapakah aku sedih? Mengapakah aku gelisah? Aku akan berharap kepada Allah, dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku. Saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini merupakan lanjutan daripada Mazmur semalam yang kita bacakan itu, Mazmur 42. Sewaktu dibuang di luar negeri, di negeri tawanan, ditawan ke negeri luar itu, saudara dan saudari, bila pemazmur ini berdoa, dia kata ayat 1, Ya Allah, buktikanlah bahawa aku tidak bersalah. Ini kerana dia minta dan dia agungkan Tuhan sebagai pengadilnya. Saudara dan saudari, dia kata, buktikanlah bahawa aku tidak bersalah. Belalah aku terhadap bangsa yang durjana. Jauhkanlah aku daripada penjahat dan pendusta. Saudara dan saudari, ya, memang Tuhan adalah Hakim yang muktamad, yang tertinggi. Saudara dan saudari, ayat 2 dia kata, Engkaulah pelindungku. Engkau bukan saja pengadilku, Engkau juga merupakan pelindungku, saudara dan saudari. Mengapakah engkau meninggalkan aku? Mengapakah aku harus terus-menerus menanggung derita akibat kekejaman musuhku? Ya, saudara dan saudari, walaupun kita dalam kesusahan, kita masih perlu ingat bahawa kita bukan berseorangan. Kita bukan bersendirian. Dan kita memang bukan anak tiri, bukan anak yang dibuang. Kita adalah anak kepada Tuhan. Tuhan ini adalah pelindung kita, ya. Jadi dia pengadil kita, dia pelindung kita. Tapi saudara dan saudari, apa yang fokus utama pada hari ini di ayat 3 dan 4. Ayat 3 kata, berikanlah cahayamu dan firman-Mu yang benar untuk menyinari dan membimbing aku. Saudara dan saudari, ini yang saya kagum. Bila dalam kesusahan, apa yang diminta oleh pemazmur, saudara dan saudari? Kalau kita dalam kesusahan sekarang ini, apa yang kita doakan? Saya yakin ramai yang doa lah, untuk kesihatan lah, doa untuk kewangan lah, doa supaya boleh kembali lah. Macam kalau kita ditawan di luar negeri, kita tidak dapat kembali ke rumah, kita akan doa, Tuhan lah, bawa saya ke rumah lah. Macam kalau kawan-kawan yang belajar di Semenanjung, mahasiswa-mahasiswi, sekarang mereka akan berdoa untuk kembali ke Sarawak, kembali ke Sabah, kembali ke kampung mereka. Ataupun ada juga dari kalangan kita berdoa untuk kebun kita, untuk sayur-sayur yang kita tanam, untuk bisnes yang kita buat. Betulkah? Kita akan berdoa untuk macam-macam yang ada kaitan tentang kepentingan diri. Tetapi tengok apa yang diminta oleh pemazmur. Dua perkara, dua permohonan yang dia diminta. Dia kata, berikanlah cahaya kepadaku, berikanlah firman kepadaku. Wow, saudara dan saudara, ini yang saya rasa hairan. Dia minta untuk cahaya Tuhan dan untuk firman Tuhan.
Kenapa dia perlu minta cahayamu dan firman-Mu, saudara dan saudari? Rupa-rupanya bila saya renungkan, saya yakin dan saya baru perasan dua perkara ini betul-betul adalah yang paling diperlukan waktu kita dalam kesusahan. Kenapa saya cakap sedemikian, saudara dan saudari? Berikanlah cahayamu untuk menyinari. Saudara dan saudari, cahaya itu boleh menyinari kita sewaktu dalam kegelapan. Saudara dan saudari, supaya bila cahaya itu ditunjukkan kepada kita, dipancarkan kepada kita, walaupun dalam gelap, bila kita nampak cahaya, kita tidak akan takut. Betul? Kita tidak akan putus asa. Kita akan nampak harapan. Saudara dan saudari, saya masih ingat waktu saya praktikal waktu saya di seminari di MTS, saya praktikal di seberang Sibu sana, ya. Jadi saudara dan saudari, saya praktikal di Kilang Papang di Jayatiasa. Jadi biasanya Sabtu malam saya pimpin kebaktian di sana dan saya tidak dapat kembali kerana feri itu akan tutup, dan biasanya waktu malam tiada tiang lampu. Langsung tak ada tiang lampu di situ, ya. Di Ensurai dan di kawasan itu tidak ada lampu. Saudara dan saudari, itulah saya terpaksa bermalam di Kilang Papan, di rumah kayu itu yang tak ada orang tinggal, saudara dan saudari. Tetapi pada suatu kali saya masih ingat, saya ada berkhutbah di gereja lain pada awal pagi Ahad. Jadi selepas saya pimpin kebaktian di Kilang Papan pada malam Sabtu, saya terpaksa pandu bawa motosikal untuk balik ke MTS supaya esok pagi saya boleh berkhutbah. Jadi saudara dan saudari, waktu saya bawa, lepas pukul 10, saudara dan saudari, jalan raya itu memang dingin. Tak ada orang pun dan tak ada lampu. Dan saya tidak nampak, betul-betul tidak dapat nampak jalan di depan itu, saudara dan saudari. Itulah saya bawa dengan begitu takut. Dan kamu tahulah, di kampung-kampung kan, tak tahu itu jalan memang sempit dan mungkin akan terbabas di dalam longkang, ataupun mungkin ada haiwan, ada binatang liar dan sebagainya, saudara dan saudari. Saya takut bila saya pandu. Saya ada sangat takut. Dan mata saya memang buka dengan besar. Walaupun mata saya kecil, tapi saya memang berusaha buka besar. Membesarkan mata saya dan lihatlah jalan di depan saya, saudara dan saudari. Tetapi masih takut kerana memang tidak nampak, sangat gelap, saudara dan saudari. Saya doa, saya kata, Tuhan, bantulah saya supaya saya boleh nampak, lingkupilah aku supaya saya boleh selamat, saudara dan saudari. Tuhan mendengar dan mengabuli doa saya dengan pantasnya. Pada waktu itu, saya tidak tahu kenapa. Biasanya tak ada kereta. Kenapa ada kereta yang muncul pada waktu itu dan dia memotong daripada belakang saya. Memang saya biar dia memotong saya. Dan bila dia memotong saya, saya rasa, ada lampu di depan. Lampu kereta di depan. Jadi suara Tuhan cakap dengan saya, ikutlah dia. Ikutlah di belakang dia. Jangan memotong dia. Saudara dan saudari, itulah saya bawa dengan perlahan-lahan. Tetapi saya rasa bersuka cita kerana Tuhan mengutuskan lampu di depan saya untuk menyinari saya. Dengan itu, saya tidak perlu takut lagi dan saya tidak perlu putus asa. Saya boleh nampak. Dan daripada saya tidak nampak, sekarang saya boleh nampak harapan. Jadi saudara dan saudari, saya bersyukurlah. Saya mengekori belakang kereta itu sehinggalah saya selamat sampai di MTS. Sewaktu setibanya saya sampai di MTS, saya memuji Tuhan. Tuhan, betapa baiknya Engkau mengutuskan lampu untuk menyinariku yang dalam kegelapan. Ya saudara dan saudari, inilah fungsi. Sekarang ini dalam COVID-19 ini, kita pun takut. Masa depan kita pun tidak nampak. Kita pun takut. Kita dalam kegelapan. Kita mungkin ada yang ramai di antara kita hilang kerja oleh kerana tidak ada gaji. Gaji harian itu tidak dapat diberikan. Sosok itu, bantuan subsidi upah pun tidak dapat membantu kita. Mungkin kita dalam kegelapan, tidak tahu macam mana masa depan kita. Bukan saja masa depan, hari ini macam mana kita boleh makan, itu pun mungkin jadi masalah. Tapi saudara dan saudari, ingat, Tuhan boleh menjadi lampu, boleh menjadi cahaya kita. Apa yang kita perlu doa? Tuhan, biarkanlah cahayamu menyinariku. Belajar daripada pemazmur, kita doa untuk cahaya Tuhan. Dan apa yang doa kedua, dia kata, berikanlah firman-Mu yang benar untuk membimbing aku. Saudara dan saudari, selain daripada cahaya yang dia mintakan, dia juga minta firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan, saudara dan saudari? Kerana firman Tuhan membimbing kita supaya kita tahu mana satu jalan yang betul.
Di depan kita mungkin ada beberapa jalan, saudara dan saudari. Dan kalau Tuhan membimbing kita, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, ada firman Tuhan yang membimbing kita, kita akan tahu jalan mana yang paling betul, yang paling cepat, yang paling berkesan. Supaya kita tidak perlu sia-sia, kita tidak perlu buang masa sesat jalan dan patah balik U-turn dan sebagainya. Tidak perlu. Bila firman Tuhan membimbing kita, kita akan tahu jalan dan kita akan sampai ke destinasi dengan lebih cepat, dengan lebih berkesan, dengan lebih selamat. Betul? Saudara dan saudari. Nah, inilah Gereja Metodis Tudan. Bila orang Miri tanya, di mana Gereja Metodis Tudan, susah kami mau jelaskan. Kerana terlalu banyak jalan. Kalau kamu mau masuk dari Tudan, dari Poliklinik Tudan sana, saudara dan saudari, kamu perlu belok sini, belok sana, belok sini, belok sana, macam pula. Itulah sebabnya ramai orang Cina tidak pernah datang ke Gereja Metodis Tudan. Dia kata seluruh gereja di daerah Miri sudah dia pergi. Kecuali Gereja Tudan tidak pernah datang. Saya dengar Cikgu Wong kata beberapa tahun yang lalu, kalau gereja ada anjurkan apa-apa aktiviti yang melibatkan gereja lain, gereja perlu menghantar beberapa saudara berdiri di setiap lorong supaya dari lorong luas sekali pimpin mereka sampai ke gereja. Sangat susah. Itulah sangat mereka tidak mau datang ke Gereja Tudan. Ramai orang tak mau datang. Tapi saudara dan saudari, puji Tuhan, sejak 2017 kami telah pun mendirikan papan tanda di setiap lorong. Mulai daripada jalan besar Tudan, traffic light, kamu akan nampak papan tanda yang berwarna kuning yang tulis Gereja Metodis Tudan, Widi Konghui Tudan Tang. Ayo, sejak hari itu ramai orang boleh datang, ya. Ramai orang boleh datang ikut papan tanda itu. Dan sekarang lagi hebat, kalau kita send location map, ada tunjuk jalan yang benar. Jadi mereka boleh datang. Ramai orang datang walaupun tidak dijemput pun datang ke Gereja Tudan. Saudara dan saudari, inilah firman Tuhan kalau membimbing kita, kita tahu jalan dan kita boleh straight to the point. Kita boleh straightforward pergi ke jalan itu dan dengan masa yang paling singkat, paling selamat, kita boleh sampai ke destinasi itu. Amin. Jadi saudara dan saudari, inilah doa dia untuk menjadi bimbingan dia daripada firman Tuhan. Saudara dan saudari. Nah, kenapa dia minta cahaya? Kenapa dia minta firman? Wow, saya hairan. Dia bukan minta untuk kepentingan diri. Dia kata apa? Agar aku kembali ke Sion, bukitmu yang suci, dan ke tempat kediamanmu, maka aku akan pergi ke mesbahmu, ya Allah, kerana engkaulah sumber kebahagiaanku. Aku akan menyanyi serta memainkan kecapi untuk memuji engkau, ya Allah, Allahku. Rupa-rupanya dia minta Tuhan jadi cahayanya, minta Tuhan jadi firman-Nya untuk membolehkan dia cepat-cepat balik ke rumah ibadat, boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan melayani Tuhan. Wow, saudara dan saudari, dia bukan nak balik kampung jumpa isteri, bukan nak balik kampung jumpa ahli keluarga, bukan nak balik kampung untuk jadi pekebun, bukan untuk menternak domba-domba ataupun ayam itiknya, bukan. Dia minta supaya boleh balik untuk masuk ke rumah ibadat, bersembahyang kepada Tuhan. Saudara dan saudari, sekarang COVID-19, apa yang kita mohon-mohonkan setiap hari? Ramai di antara kita mohon kesihatan, mohon kewangan, mohon kerja, mohon bantuan dan sebagainya. Adakah di antara kita mohon, oh Tuhan, cepatlah izinkan gereja dibuka semula supaya saya boleh balik gereja, saya boleh sembahyang kepada Tuhan. Saudara dan saudari, bayangkan kalau mereka sudah berjaya balik ke rumah ibadat di Israel itu, wow, mereka akan bersukacita, berlompat-lompat, menari-nari untuk menyembah Tuhan. Tapi bagaimana sikap kita menyembah Tuhan setiap hari Minggu? Terpaksa saya datang. Kerana saya AJK, kerana saya pastor, saya terpaksa datang gereja. Dan bila datang gereja, muram. Jumpa ini tak senang hati. Jumpa itu tak senang hati. Saudara dan saudari, adakah ini hati kita datang ke rumah ibadat? Saudara dan saudari, biar kita belajar daripada pemazmur dengan hati yang bersukacita, menginginkan, merindukan untuk beribadat kepada Tuhan. Saudara dan saudari, kenapa dia boleh berdoa sedemikian? Saya yakin oleh kerana dia mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Tengok ayat 5, dia kata, aku akan berharap kepada Allah dan sekali lagi aku akan memuji dia, Allahku dan penyelamatku. Ini kerana dia telah meletakkan Tuhan di tempat yang terutama dalam hidupnya.
Itulah sebab dia boleh mohon segala sesuatu hanya untuk membolehkan dirinya beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saudari, hari ini di mana kamu letak Tuhan? Kamu letak Tuhan yang di paling utama ataupun paling akhir? Kamu menyembah Tuhan pada waktu sibuk, pada waktu susah, ataupun beribadah kepada Tuhan hanya pada waktu senang, pada waktu lapang? Saudara dan saudari, agungkanlah Tuhan dalam hidup kamu. Jadi kamu akan mengalami cahayanya, kamu akan mengalami firman-Nya. Tuhan berkati semua saudara dan saudari.